Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Muntakhir ini banyak pihak sedang berpolemik, berbahas mengenai dengan desakan supaya diadakan pilihan raya umum ke-15 secepat mungkin. Desakan ini timbul hasil daripada Perhimpunan Agung UMNO yang telah membuat keputusan mendesak kerajaan supaya membubar parlimen dan mengadakan pilihan raya secepat mungkin. Oleh itu, berlaku polemik pro dan kontra mengenai dengan wajar atau tidak pilihan raya umum ke-15 diadakan dengan segera. Memanglah desakan yang paling kuat daripada UMNO, 80 bahagian, 180 bahagian daripada 192 bahagian UMNO seluruh Malaysia. Alasan pihak UMNO, khususnya di kalangan pimpinan UMNO, mahu pilihan raya diadakan atas sebab mahu mengembalikan kestabilan politik negara. Itu perkara asas, perkara pokok, kerana sekarang ini UMNO yang memimpin kerajaan berkongsi kuasa dengan lain-lain parti, terutama Perikatan Nasional, PAS dan juga parti GRS di Sarawak. Maka jika pilihan raya umum diadakan dengan secepat mungkin, UMNO berpendapat mereka akan dapat kemenangan besar seperti sebelum pilihan raya ke-14 dan mampu menubuh kerajaan secara bersendirian. Ini yang dikehendaki oleh UMNO. Persoalannya yang saya nak lontar, kalau atas dasar untuk menentukan kestabilan politik, kerana kononnya sekarang ini tidak ada kestabilan politik kerana kerajaan campuran, kerajaan kerjasama. Tapi saya nak tanya satu soalan. Apakah selepas pilihan raya umum ke-15 akan berlaku kestabilan politik? Siapa boleh bagi jaminan bahawa UMNO dan Barisan Nasional boleh mencapai kemenangan besar selepas PRU15 dan boleh menubuh kerajaan secara bersendirian? Siapa boleh bagi jaminan? Sebab mereka menggunakan alasan pilihan raya Melaka dan pilihan raya Johor, PRN Johor dan PRN Melaka. PRN Melaka, PRN Johor adalah pilihan raya negeri yang berfokus, bukan pilihan raya peringkat kebangsaan yang melibat seluruh negeri serentak. Dan masa PRN Melaka dengan Johor, masih lagi pilihan raya diadakan dengan kekangan SOP yang ketat. Jadi sudah pada tentu dua kerajaan negeri yang dikuasai oleh UMNO mempunyai kelebihan dari segi database dan juga agensi-agensi kerajaan yang mereka boleh pergunakan. Berbeza dengan pilihan raya umum. Dan saya dapati, apakah yang dikatakan sekarang tidak ada kestabilan politik? Manakala kerajaan yang ada ini adalah kerajaan campuran dan juga mendapat sokongan daripada parti pembangkang.
melalui kerjasama CRS. Artinya, kerajaan ini cukup kukuh. Amat kukuh. Mana keseluruhan menyokong kerajaan yang ada sekarang ini. Dan boleh berfungsi dengan baik. Yang seharusnya dipergunakan oleh pimpinan kerajaan dengan lebih tegas melaksanakan agenda untuk kepentingan rakyat dan negara. Mana yang dikatakan tidak ada kestabilan politik? Saya bimbang dan khawatir dulu, satu ketika dulu sebelum pilihan raya tahun 1969, keadaannya begitu stabil. Tiba-tiba bila ada pilihan raya, berlaku rusuhan, wujud pergaduhan kaum 13 Mei dan negara diistihad darurat. Itu sebelum pilihan raya. Jadi adakah pilihan raya pada masa akan datang PRU 15 ni boleh menjamin segala-galanya baik? Belum tentu. Jadi eloklah masa yang ada sekarang ni digunakan sepenuhnya untuk menyelesaikan isu-isu ekonomi negara dan juga masalah COVID-19 yang sudah bertukar kepada endemik COVID-19 ni. Jadi cuba kita menimbul persoalan. Kenapa yang UMNO dan BN beria sangat nak adakan pilihan raya? Betulkah kerana untuk kestabilan politik? Dulu di negeri Johor, mereka memerintah dengan 1 undi lebih. Dan pembakar tak ganggu. PH membagi sokongan di Johor. Walaupun lebih 1 kerusi. Mereka mengatakan untuk kestabilan politik. Mereka istihar. Bila menang PRN, Menteri Besar Johor yang lama tu kekal, Datuk Hasni Muhammad. Selepas pilihan raya, bertukar Menteri Besar. Dapat kepada Hafiz On. Dengan belanja 100 juta lebih untuk PRN Johor. Hanya sekadar untuk menukar menteri besar daripada yang dulu kepada yang baru. Dulu kata alasannya kestabilan politik. Sama juga di Melaka. Jadi sekarang ini berpindah kepada pusat. Sebenarnya, kenapa mereka nak adakan pilihan raya cepat? Saya punya pandangan secara peribadi. Ialah kerana kalau pilihan raya dilambat-lambatkan, mungkin pimpinan dalam UMNO, terutama yang tersenarai dalam kluster mahkamah, jika mereka menerima hukuman sebelum pilihan raya, mereka tidak layak bertanding. Ini saya rasa pokok yang paling besar untuk menyelamat survival politik pihak-pihak tertentu dalam UMNO. Dan jika pilihan raya dilambat-lambatkan, sesebuah parti politik tertakluk kepada perlembagaan. Dan perlembagaan ini dipantau oleh ROS. Maknanya bila tiba tempoh pemilihan parti mesti diadakan. Dan kalau pilihan raya ini dilambat-lambatkan, UMNO kena mengadakan pemilihan parti. Dan jika ada pemilihan parti, sudah barang tentu pimpinan yang ada sekarang ni merasakan mereka akan dicabar untuk jawatan dalam pemilihan UMNO. Dan ini jelas. Sebab dalam UMNO sekarang ini, yang ada kelompok yang besar ada 2. Satu, kelompok yang menguasai pimpinan UMNO, dan mereka ini sebahagian daripada kluster mahkamah. Satu lagi, kelompok UMNO yang memegang jawatan menteri dalam kabinet kerajaan sekarang. Dan selebihnya, mereka yang mengharap dapat bertanding pilihan raya dengan secepat mungkin. Kerana mereka juga teringin nak pegang jawatan. Mereka rasa mereka ketinggalan. Jadi maka sebab itu, timbul desakan supaya diadakan pilihan raya cepat. Bukan kerana kestabilan politik negara. Ialah kerana survival politik pihak-pihak tertentu dalam UMNO. Jadi,
apakah kita mengizinkan politik seumpama ini untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu mengheret rakyat dan negara dan membazir wang negara. Dulu pun sudah ada keputusan persefahaman dalam konteks reformasi parlimen bahawasanya pilihan raya mesti cukup tempoh 5 tahun. Maka terbubar dengan sendiri. Sebelum ini, pilihan raya boleh dibubab, boleh ada pada bila masa. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, walaupun pelbagai kata cukup 5 tahun. Dan atas kepentingan negara, kestabilan politik, dan tidak membazir wang rakyat dan negara, wajarlah pilihan raya ini diadakan cukup tempoh sebagaimana kehendak perlembagaan 5 tahun sekali. Jadi kalau dibenarkan Dewan dibubar ikut sesuka hati, maka kuasa membubar Dewan ini dipergunakan oleh the incumbent, mereka yang memegang jawatan ataupun yang memegang majoriti kursi di parlimen, untuk menentukan ikut sesuka hati mereka atas kepentingan mereka bila pilihan raya patut diadakan. Ini benar-benar membazir dan tidak bertanggungjawab. Maka sebab itu saya ingin menyembah merapat semua taat setia kepada Kebawah Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong. Dan saya meyakini iaitu Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong akan menggunakan kebijaksanaannya secara maksimal, full wisdom, untuk menerima nasihat Perdana Menteri jika Perdana Menteri datang untuk mencadang Dewan Rakyat dibubarkan. Memang dalam peraturan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, sebahagian besar perkara-perkara yang diputus oleh kerajaan dan berkehendakkan restu yang di-Pertua Agong, maka yang di-Pertua Agong memberi persetujuan atas kehendak apa yang dicadang oleh Perdana Menteri. Maknanya apa perkara saja Perdana Menteri cadang, yang di-Pertua Agong endorse, turun tanda tangan. Tetapi dalam bab pilihan raya juga jelas dalam perlembagaan mengatakan Perdana Menteri berhak menasihat yang di-Pertua Agong bila masa untuk dibubar Dewan Rakyat dan diadakan pilihan raya, tetapi terpulang kepada kebijaksanaan yang di-Pertua Agong nak terima cadangan Perdana Menteri untuk membubar Dewan Rakyat, ataupun yang di-Pertua Agong boleh menolak cadangan tersebut. Ini prerogatif Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong. Jadi amat diharapkan oleh para rakyat kepada Duli Yang Maha Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong supaya meneliti dengan sehalus-halusnya, menggunakan wisdom yang setinggi-tingginya, berhati-hati, supaya keputusan dibuat nanti ialah keputusan yang tidak ada kena-mengena dengan agenda politik pihak-pihak tertentu. Ini penting kerana edah pilihan raya masih lagi ada setahun lebih, iaitu tamat Mei 2023, 2 bulan lagi mesti ada pilihan raya, maknanya Julai. So sekarang ni bulan Mac, mana setahun setengah lebih. Katakanlah kalau nak diadakan pilihan raya cepat sebagaimana desakan UMNO, saya menjangkakan paling cepat bulan Julai, Ogos, September. Kalau Julai, Ogos, September dengan Julai
tahun 2023. Hanya 12 bulan. Sangat pendek bezanya. Kenapa tidak boleh tunggu sehingga Julai 2023? Demi kepentingan negara dan juga untuk kestabilan politik. Ini kestabilan yang sebenarnya. Daripada ada pilihan raya nanti, bercelaru pula. Kerana saya berpendapat, walaupun UMNO yakin dia kata dia menang, BN yakin dia kata dia boleh dapat majoriti, tetapi saya berpendapat PRU ke-15 keputusannya tidak akan ada mana-mana dominan parti yang boleh membentuk kerajaan. Maknanya akan berlaku seperti sekarang juga. Sana 30, sini 40, sini 20. Sama juga. Jadi kenapa tidak tunggu Julai, di mana masa ada lagi, iaitu untuk pemulihan ekonomi. Satu, yang kedua, untuk menangani isu-isu kenaikan harga barang. Dan banyak lagi isu-isu yang berkaitan, termasuk endemik ini COVID-19. Ini yang kita harap menjadi agenda utama negara. Maka sudah tentu kita berpendapat Duli Amanul Beliau Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong akan mengambil kira. Dan jika didatangi juga oleh Perdana Menteri untuk menasihat Dewan Rakyat dibubarkan, Duli Amanul Beliau Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong boleh menolak dan menubuh interim government, kerajaan sementara. Ada tempoh lebih kurang setahun, 7 bulan, 10 bulan sebelum pilihan raya umum diadakan pada tahun 2023 paling lewat bulan Julai. Jadi inilah pandangan kita lah. Kerana kita parti putera, walaupun kita parti politik, walaupun kita berpolitik, kerana kita parti politik dalam sistem demokrasi berparlimen. Tetapi saya ingin mempertegaskan dengan jelas, walaupun kita parti politik, kita tidak sekali-kali berpolitik kerana kepentingan diri pribadi dan golongan-golongan tertentu. Lebih baik kita menyertai parti-parti politik yang sedia ada sebelum ini. Saya dulu pun UMNO, dan banyak lagi parti-parti lain yang boleh kita sertai. Tetapi kita tidak sertai sebab kita tengok terlalu banyak kecelaruan dari segi pendirian parti politik dalam isu-isu kepentingan negara, dan semua pihak bercakap agenda utama ialah negara. Agenda utama adalah rakyat. Tidak ada kepentingan peribadi. Tetapi pada hakikatnya kita tengok tindak tanduk mereka, perbuatan mereka, percakapan mereka, tingkah laku mereka, semuanya adalah untuk kepentingan peribadi, bukan untuk rakyat dan bukan untuk negara. Jadi sebab itu kita putera, walaupun kita masih kecil, tetapi kita berprinsip, kita bermaruah, kita ada harga diri, dan kita ingin mempamerkan apa yang kita bercakap, itulah kita buat. Kita tidak mahu tergolong dalam kelompok lain cakap, lain buat. Ada kala ajak itik berenang. Jadi inilah timbulnya orang kata kepimpinan yang ada, parti politik yang ada, lebih bersifat hipokrit dan juga munafik. Jadi kita tidak mahu terlibat dalam kelompok dan kluster seumpama ini, walaupun kita kecil, walaupun kita terpaksa merangkak, walaupun kita dihina sekalipun. Ini adalah soal prinsip sesebuah perjuangan parti politik yang didukung oleh pemimpin-pemimpin yang berbeza kualiti dan jati dirinya. Jadi eloklah kita serah pada budi bicara dan kebijaksanaan
dulu Yang Maha Mulia di Pertua Agong bagi menentukan sebaik mungkin perlu atau tidak pilihan raya dipercepatkan. Tetapi tinjauan saya, rata-rata di peringkat akar umi, semua masih lagi tidak berminat dengan pilihan raya. Kerana mereka masih bertarung dengan masalah COVID, ekonomi dan sebagainya. Yang diharap dapat diselesaikan oleh kerajaan yang ada sementara sehingga pilihan raya umum akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.